Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Jamal Safri bin Saipon dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang subjek PGT 209 iaitu pengantar kaedah mengajar ilmu kemanusiaan. Jadi tugasan yang diberi adalah tentang interpretasi bahan bantu mengajar bukan ICT. Sebelum itu, suka saya ingin beritahu kepada anda bahawa saya akan menggunakan subjek dalam pembentang ini. Saya akan menggunakan subjek bahasa Inggeris, bahasa Inggeris tingkatan 1, dan saya juga membuat rujukan untuk DSKP daripada DSKP bahasa Inggeris tingkatan 1 dan mengambil topik grammar iaitu 4.0. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit tentang standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan iaitu 4.1, identify and use language structure appropriately according to context, dan standard pembelajaran 4.1.5 iaitu identify and use verbs appropriately according to context. Jadi dalam pembentangan ini saya akan menerangkan bagaimana BBM bahan bantu mengajar itu digunakan dalam topik grammar dalam subtopik kata kerja. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan definisi bahan bantu mengajar. Jadi bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. Ianya akan menimbulkan rangsangan keinginan untuk pelajar-pelajar bagi mereka mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran itu lebih baik dan lebih menarik. Seterusnya, menurut Norazia Abdul Hamid pada tahun 1981, bahan bantu mengajar bukanlah sesuatu yang tersisi ataupun terasing sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi maksudnya di sini semasa kita dalam proses PDP, PDPC, bahan bantu mengajar ni sudah tidak asing lah untuk kita gunakan semasa dalam PDPC. Jadi ianya sangat penting untuk memudahkan sesi pembelajaran itu berlangsung lah. Seterusnya adalah tentang tujuan bahan bantu mengajar. Okey, jadi ada tujuan lah dalam bahan bantu mengajar ini, dan pertama sekali adalah untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah, menarik dan lebih tepat lah. Okay, seterusnya adalah untuk memastikan murid sentiasa tertarik, maksudnya kita menarik perhatian mereka semasa PDP berlangsung dan menjadikan pembelajaran pada hari itu lebih bermakna. Jadi bila kita menggunakan bahan bantu mengajar, sudah semestinya bahan bantu mengajar ini memudahkan sesi pembelajaran. Jadi apabila sesi pembelajaran itu mudah, murid akan cepat faham. Mereka akan cepat faham dan sudah semestinya meningkatkan keyakinan mereka dalam suatu subjek yang kita ajarlah dalam kelas itu. Seterusnya kita pergi pula kepada prinsip bahan bantu mengajar. Jadi ada beberapa prinsip yang perlu dipatuhi oleh guru untuk melakukan ataupun menggunakan bahan bantu mengajar semasa sesi PDP. Yang pertama sekali, semestinya perlu bersesuaian dengan aktiviti PDP, ataupun subjek. Apabila kita memilih subjek sains, subjek sains biasanya memerlukan bahan bantu mengajar yang lebih praktikal, yang boleh digunakan oleh pelajar dan boleh dijadikan sebagai demonstrasi oleh guru di hadapan untuk memudahkan pemahaman pelajar. Seterusnya adalah harus mengandungi idea-idea dan rekan bentuk yang asli dan tersendiri. Jadi guru-guru perlu lebih kreatif dalam mencipta ataupun mereka bahan bantu mengajar inilah. Seterusnya haruslah membantu guru dalam aktiviti pengajaran dan boleh digunakan oleh murid dalam aktiviti pembelajaran. Jadi seharusnya bahan bantu mengajar ini membantu guru dalam menyampaikan maklumat ataupun isi pembelajaran pada hari itu, dan juga ianya boleh pakai oleh pelajar agar mereka dapat lebih faham tentang apa yang diajar pada ketika itu. Seterusnya
reka bentuk yang menarik. Okey, reka bentuk yang menarik ini penting kerana ianya perlu menarik perhatian pelajar. Okey, dari segi warna, dari segi bagaimana ianya dilaksanakan, okey, dan juga warna tu penting lah, dan juga bagaimana guru itu menggunakan bahan bantu mengajar itu kepada pelajar. Okey, seterusnya saiz perlu bersesuaian. Okey, saiznya perlu bersesuaian, iaitu di mana saiznya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang saja, yang senang dibawa oleh guru daripada rumah, contohnya daripada rumah ke dalam kelas. Dan juga saiz ini perlu kita pastikan setiap penjuru ataupun kedudukan pelajar itu mereka boleh nampak, mereka boleh lihat bahan bantu mengajar di hadapan kelas. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang prosedur menggunakan bahan bantu mengajar. Jadi ada 3 fasa di sini, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas. Yang pertama sekali iaitu sebelum. Okey. Jadi sebelum, pada fasa sebelum, guru perlulah memberi arahan kepada murid terlebih dahulu. Okey. Jadi dalam guru memberi arahan agar pelajar mengawal tingkah laku mereka. Okey, seterusnya supaya pelajar itu berdisiplin. Okey, jadi kelas tidak hilang kawalan lah. Seterusnya, setelah arahan difahami, guru akan mengedarkan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam kerja praktik. Okey, contohnya nantilah saya akan terangkan nanti di slide kemudian. Seterusnya semasa aktiviti itu sedang dijalankan. Okey, guru akan menunjukkan bahan bantu mengajar kepada murid pada masa yang tertentu sahaja. Okey, contohlah kalau pelajar itu awal-awal lagi dia sudah nampak ataupun dia sudah lihat bahan bantu mengajar yang kita bawa. Okey, kita tunjukkan terus kepada pelajar. Semestinya perhatian mereka hanya tertumpu kepada bahan bantu mengajar itu saja, dan mereka tidak tertumpu kepada guru yang sedang bercakap di hadapan. Okey, seterusnya adalah masih juga fasa semasa. Okey, guru akan membimbing murid dengan membincangkan fakta-fakta penting yang terkandung dalam bahan bantu mengajar. Seterusnya, aktiviti penilaian terhadap tindak balas murid perlu dilakukan kemudiannya berdasarkan hasil penggunaan bahan bantu mengajar. Seterusnya adalah fasa selepas. Bahan bantu mengajar yang telah digunakan perlu dikumpul dan disimpan dengan baik untuk diguna pakai. Okey, contohnya kita menggunakan bahan bantu mengajar untuk di kelas yang lain ataupun di kemudian hari. Baiklah, saya telah memilih satu bahan bantu mengajar, iaitu Wheel of Verbs. Okey, memandangkan tajuk saya tentang grammar, dan juga dalam subtopik itu tentang verb, iaitu kata kerja. Jadi saya menggunakan wheel of verb. Okey, jadi ada cara-cara menggunakan wheel of verb ini, iaitu semasa guru akan memanggil murid ataupun seorang murid ke hadapan, dan kemudian guru menyuruh pelajar tersebut mencari peranan yang sesuai bagi gambar dan verb yang betul ataupun kata kerja yang betul. Kemudian guru menyuruh pelajar tersebut membuat satu ayat yang lengkap dengan memasukkan verb. Contohnya, contoh guru memanggil Ali. Okay, guru memanggil Ali ke hadapan, dan guru menyuruh Ali untuk mencari meneka satu gambar ini, contohnya gambar swimming. Okay, seperti yang anda dapat lihat di dalam slide itu, swimming, dan pelajar akan memutar gambar rangsangan itu kepada kata kerja yang sesuai. Jadi selepas itu pelajar tersebut perlu membuat satu ayat penuh lah. Contohnya Sirhan is swimming at the swimming pool. Okey, contohnya seperti itulah. Seperti yang anda dapat lihat dalam slide di belakang ini, dalam menunjukkan cara-cara menggunakan wheel of verb. Jadi tengok, dia sedang memutarkan wheel of verb itu dengan ada gambar rangsangan dan juga ada perkataan kata kerja di situ, dan dia pusingkan
gambar rangsangan itu kepada kata kerja yang betul dan sesuai. Baiklah, seterusnya, apakah implikasi bahan bantu mengajar ini? Jadi semestinya bahan bantu mengajar ini banyak membawa kepada impak yang positif. Jadi dapat dilihat sini ianya mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif di mana pelajar banyak melibatkan diri mereka dalam kelas kerana bahan bantu mengajar yang menarik. Seterusnya adalah menggalakkan interaksi yang lebih berkesan. Jadi BBM ini ataupun bahan bantu mengajar ini yang berpusatkan murid akan menggalakkan interaksi yang lebih berkesan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Murid murid tidak akan berasa takut ataupun berasa malu dengan murid lain, sebaliknya akan sentiasa mencuba segala aktiviti yang diadakan berdasarkan kepada panduan yang diberikan oleh guru. Seterusnya ianya juga meningkatkan keyakinan murid, iaitu murid akan lebih berkeyakinan untuk bertanya kepada guru sekiranya mereka kurang jelas tentang isi pelajaran yang diajar. Seterusnya, memupuk semangat kerjasama. Okey, dalam kita menggunakan bahan bantu mengajar ini juga sebenarnya ia memupuk semangat kerjasama di mana di mana murid yang lemah dan murid yang lebih mahir dalam sesuatu subjek itu, mereka akan saling membantu kerana dengan adanya bahan bantu mengajar itu interaksi yang aktif itu lebih mendorong mereka untuk membantu antara satu sama lain. Seterusnya, meningkatkan kadar kemahiran pedagogi dalam bilik darjah. Jadi apabila mendapat impak yang positif daripada bahan bantu mengajar ini, jadi guru akan menggunakan bahan bantu mengajar, akan sentiasa menggunakan bahan bantu mengajar untuk digunakan dalam kelas. Tapi bahan bantu mengajar itu perlulah berlainanlah, kerana apabila kita menggunakan satu saja, pelajar akan cepat merasa bosan. Seterusnya, kita pergi pula kepada kelebihan dan kelemahan dalam bahan bantu mengajar ini. Pertama sekali kita akan pergi kepada kelebihan dahulu, iaitu pertama sekali itu menarik minat pelajar, dan seterusnya boleh memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, membuatkan sesi pembelajaran itu lebih bermakna kepada pelajar. Seterusnya, wujud interaksi dua hala, iaitu antara guru dengan pelajar, kerana di situ juga pada ketika bahan bantu mengajar itu dilaksanakan, apabila kita gunakan bahan bantu mengajar dalam aktiviti pada hari itu, murid akan sentiasa bertanya kepada murid kerana mereka berasa selesa dengan kita. Sebenarnya bahan bantu mengajar ini dia memecahkan ais di antara guru dengan pelajar. Jadi murid tidak berasa malu dan mereka akan lebih yakin untuk bertanyakan soalan sekiranya mereka tidak faham tentang sesuatu frasa ataupun sesuatu konsep yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, ianya dapat merangsang dunia pelajar. Yang merangsang dunia pelajar ini apabila berlaku sesi soal jawab ataupun guru memberikan soalan kebat. Jadi apabila guru menggunakan soalan beras tinggi, jadi pelajar akan sentiasa terbuka fikiran, akan sentiasa berfikir di luar kotak. Seterusnya, dapat memberi manfaat dari aspek pengalaman panca indera. Di sini kita menggunakan bahan bantu mengajar kan. Jadi bahan bantu mengajar ini ianya boleh dilihat, dirasa dan didengar oleh pelajar. Jadi ianya memberi pengalaman yang pentinglah untuk pelajar. Seterusnya, kita bercerita pula tentang kelemahan bahan-bahan bantu mengajar ini. Pertama sekali, iaitu guru perlu membuat perancangan dalam menyusun teknik yang sesuai untuk aktiviti PDP pada hari itu. Sekiranya tidak sesuai, suasana PDP itu akan kurang berkesan. Contohlah, guru dia memang bawa bahan bantu mengajar itu, tapi
tapi apa tapi bahan batu mengajar itu tidak sesuai dengan topik yang akan disampaikan kepada pelajar. Jadi berlaku bukan konflik, tapi dia seperti berlaku ketidakfahaman di situ, kerana penggunaan bahan batu mengajar itu tidak merangsang pemikiran pelajar. Seterusnya, guru perlu sentiasa kreatif untuk mencari bahan untuk dijadikan bahan bantu mengajar. Okey, ianya akan mengambil sedikit masa untuk guru menghasilkan idea yang kreatif dan mencipta bahan bantu mengajar yang lebih kreatif agar pelajar tidak berasa bosan. Seterusnya iaitu murid kadang-kadang cepat merasa bosan dengan bahan batu mengajar yang ditunjukkan. Sekiranya kita menggunakan satu sahaja model bahan batu mengajar, sudah semestinya bahan batu mengajar itu akan menjadi cepat bosan. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah sentiasa kreatif, sentiasa menjana ataupun mereka bahan batu mengajar yang baharu dan juga yang terkini yang dapat merangsang pemikiran pelajar, dan juga paling penting sekali iaitu menarik perhatian pelajar. Jadi secara kesimpulannya, bahan bantu mengajar ini adalah penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, di mana bahan bantu mengajar ini memudahkan proses pembelajaran dan juga meningkatkan kefahaman pelajar untuk sesuatu topik yang diajar. Okey. Sekian daripada saya, sekian dan terima kasih.